lebih kurang 20 hari, kemudian ambil rancangan untuk balik kampung bersama, tetapi dia sedikit masalah, dia ada sedikit masalah dan hanya isterinya saja yang balik. Apakah perpisahan mereka selama 3 tahun dan sudah berjumpa masih lagi dikira 3 tahun berpisah menurut hukum agama, dan bolehkah kalau isteri itu mempasah suaminya? Tolong Ustaz jawab pagi ini. Isu seperti ini saya suka nak sebut. Yang pertama, kita tengok peraturan negeri masing-masing. Mungkin di Indonesia ataupun di tempat lain caranya lain. Tapi dalam konteks Malaysia, umpamanya katakan satu orang duduk di Terengganu, satu orang lagi duduk di sini. Jadi macam mana apabila berlaku proses yang lama seperti itu? Caranya ialah mereka suami isteri hendaklah pergi ke mahkamah dan minta fasah kalau mahu. Maka cara macam itu lebih baik dan mahkamah akan menentukan statusnya berapa lama. Selepas daripada itu berlalulah proses antara satu sama lain. Berkenaan dengan cara seperti ini sebenarnya tidaklah betul. Kalau pergi nak fasah macam tu, nak bersama pula, maka ini kita hendaklah mempelajari cara yang sebaiknya berkenaan dengan rojok dan berkenaan dengan cerai, pasah dengan cara yang betul, dan kita sentiasa bertanya kepada yang mengetahui dan juga kepada merojok kepada mahkamah. InsyaAllah selepas sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam isu talak yang cukup panjang ini, saya akan cuba menyebut beberapa persoalan. Mudah-mudahan kita dapat memahami dengan lebih jelas lagi berkenaan dengan isu ini. Pertama, berhubung dengan masalah talak orang yang mabuk. Apa hukum kalau orang tu mabuk, dia menceraikan isteri dia? Dalam isu ini, seperti mana yang disebut oleh ulama Syekhuna Dr. Mustafa Khin, menyatakan bahawa dalam mazhab Syafi'i mabuk terbahagi pada 2. Satu, dengan mabuk kerana obat-obatan, seperti dia diinjek kerana cara syar'i sebab dia sakit, lalu dia mabuk dan terkeluarlah kalimah cerai isteri, maka ia tidak diiktibar. Tetapi kalau mabuk dengan sendiri dia buat, dia minum perkara yang memabukkan dan dia sendiri yang memabukkan diri, maka pada masa itu cerainya adalah berlaku. Kedua, dalam isu seperti bab paksaan, seorang tu paksa isteri suami, kau cerai isteri kamu. Ini ada 2, sama ada ikrah mulji atau ikrah ghair mulji. Apa maksud? Paksaan di mana paksaan yang kuat. Paksaan yang kuat yang boleh membawa kepada ancaman nyawa, boleh membawa kepada mudarat yang besar. Pada masa itu paksaan, dan dia yakin bahawa orang paksa itu boleh melakukan tindakan. Pada masa itu, kalau dia cerai, maka hukumnya tidak jatuh, kerana ia termasuk di dalam kena paksa. Wa mastukrihu alaih, sebagaimana kata Nabi SAW. Ada pun kalau paksaan ringan, kawan dia kata, kalau awak tak cerai, saya jentik tangan awak, jari awak. Dia kata saya takut, lalu saya pun cerailah isteri saya. Maka pada masa itu hukumnya adalah jatuh talak, kerana paksaan pada masa itu paksaan yang lemah. Ataupun kita tengok budak kecil umur 3 tahun paksa kita, kita nampak dia tak ada apa, jadi kita takut sangat kepada budak tersebut. Maka paksaan macam itu tidak diiktibar dan orang tersebut tidak boleh melayang. Contohnya, katakan seorang isteri yang tahu suami dia kahwin lain, kemudian apa yang dia lakukan? Dia pun pergi kat suami dia, dia pegang anak dia, lalu dia letak pisau pada anak dia. Dia kata, wahai suamiku, kamu mesti kata ceraikan isteri yang begiang-begiang. Maka suami dia kata, tak boleh lah. Dia kata, kalau tak, maka saya akan bunuh anak kita ini. Maka dia pun buat macam itu. Suami pun kata. Kemudian dia suruh ulang kali kedua, kali ketiga, kali keempat, supaya cukup 3 kali. Adakah jatuh talak tersebut? Ulama menyatakan, kalau sampai tahap ini, maka hukumnya tidak jatuh talak. Inilah yang dipetuakan oleh ulama seperti dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, oleh ulama Syafi'iyah, yang menyatakan cara macam itu berlaku paksaan yang mana tidak sesuai sama sekali. Kemudian seterusnya, dalam masalah seorang yang berkawan,
mungkin berkapa dengan seorang, bertunang atau apa, dan bercakap dengan tunangnya. Dia kata, saya nak cerai awak kalau kita kahwin. Maka tak boleh berlaku. Kerana apa? Kerana syaratnya mesti selepas perkahwinan. Rasulullah SAW bersabda, la talaqa qabla nikah. Tidak ada talak sebelum daripada perkahwinan. InsyaAllah kita ada pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya Puan Siti daripada Banting. Ya. Saya nak buat pertanyaan. Apa hukumnya seorang isteri setiap gaduh aja minta cerai, setiap gaduh minta cerai dan melarikan diri, tapi suami tak menjemput pun malah sampai sebulan 2 bulan. Apa hukumnya, jatuh ke talak tu? Itu aja soalan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalannya ialah masalah bila bergaduh minta cerai. Bila bergaduh minta cerai. Ini perangai penyakit cerai ni masalah juga. Ini penyakit yang tak baik. Kalau kita tengok yang ini melambangkan orang yang Nabi tak suka. Ada orang yang dipanggil sebagai orang yang ada masalah, penyelesaian masalah memecahkan, bukan mengharmonikan, duduk, bincang, renung masalah masing-masing. Perangai macam ini jangan ada dalam komus isteri-isteri. Melainkan asas yang kukuh, yang membabitkan masalah syariat Allah. Suami dia buat perkara yang tak baik, melanggar hukum syariat Allah. Pada masa itu, mungkin sesuai dia minta secara baik melalui mahkamah, maka cara ini akan diputuskannya. Berhubung dengan masalah cara pergi minta cerai, kemudian pulang ke rumah, kemudian tak pulang lagi, maka ini dipanggil nusyuz. Saya tidaklah berpihak kepada suami, dan saat yang sama saya pun tidaklah berpihak kepada isteri. Kedua-dua kena menginsafi. Tengok apa cara jalan yang terbaik untuk menjadikan bahtera rumah tangga tersebut dibaik pulih semula. Sebab kita kena ingat tuan-tuan, apa yang kita tengok dalam episod sejarah Nabi, Rasulullah SAW sendiri pun kadang-kadang tertekan bagaimana cara penyelesaiannya. Isteri mana yang tak tertekan, suami mana yang tak tertekan, tapi cara yang terbaik kita menginsafi. Kita kena ingat tidak ada seorang pun bersifat perfect. Tak ada seorang pun sifat sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada sempurna, macam mana? Saya teringat satu kisah yang cukup menarik berlaku. Kisahnya Aqil radhiyallahu an. Aqil ni dia masalah isteri dia kaki leter. Jadi orang ni kalau tak suka tuan-tuan, orang lelaki ni kalau isteri berleter sikit tak apa, banyak dia pening kepala dia. Jadi kaki leter, jadi dia pun jadi pusing, susah hati. Apa yang dia buat? Dia pergi ke rumah Sayyidina Umar. Bila pergi ke rumah Sayyidina Umar, nak ketuk rumah Sayyidina Umar, tiba-tiba dia dengar Sayyidina Umar sedang dileter oleh isterinya. Jadi Sayyidina Umar senyap saja. Kemudian Aqil tak jadi, terus pulang. Sayyidina Umar perasan bahawa ada orang yang keluar, dia panggil Aqil, apa pasal? Dia kata, tak ada apa ya Amirul Mukminin. Cakap, ya Aqil. Kata dia, saya datang kerana nak mengadu pasal isteri saya kena leter. Tapi bila-bila tengok sama-sama juga dengan Amirul Mukminin. Maka kata Sayyidina Umar yang beri satu jawapan yang cukup baik. Dia kata, ya Aqil, tidak boleh ke kita bersabar? Dia jaga anak kita, dia basuh pakaian kita, dia sedia makanan untuk kita. Alangkah baiknya kalau kita sabar sikit. Artinya sabar antara satu sama lain boleh mengharmonikan rumah tangga. Sidang penonton yang dirahmati Allah, InsyaAllah kita bincang seterusnya masalah macam mana talak secara bergurau atau bermain-main. Dia bergurau dengan isteri dia, ataupun dia main-main suka-suka SMS atau email, ataupun kadang-kadang dalam belakang ke, ataupun dalam pentas ke, suami isteri menggunakan kalimah-kalimah lafaz seperti talak ini. Maka sebenarnya ini tidak boleh dimain-mainkan. Sekali-kali kita tak boleh. Ada benda yang sesuai kita bergurau. Tapi kalaulah sampai kepada tahap masalah rumah tangga, maka yang ini amatlah malang bagi siapa yang buat macam itu. Sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun jidduhun najid wa hazluhun najid." Ada 3 perkara.
Kita bersungguh pun jadi bersungguh, kita bergurau pun jadi bersungguh. Maknanya terpakai dan diambil iktibar, dikira hukumnya dan dianggap sebagai sah, iaitu an-nikah, masalah nikah kahwin. Begitu juga dengan masalah talak, cerai, tak boleh. Dan akhir sekali dalam masalah ar-raja'ah, masalah rojong. Sebab itu kalau boleh, hal ni kita jadikan ia sebagai satu kefahaman yang jelas untuk kita. Jangan sekali-kali kita bergurau dalam isu-isu seperti ini. Seterusnya kita cuba mengambil panggilan. Siapa di sana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Haji Yusof daripada Johor Bahru. Ya. Saya nak minta penjelasan kepada Ustaz. Bagaimanakah kedudukan seorang itu sebagai suami isteri telah bercerai kerana dipengaruhi oleh ibu bapa pihak lelaki itu sendiri. Maka pihak lelaki ini, maknanya anak lelaki dia ni terpaksa menceraikan isteri dia tu oleh kerana akur dan taat perintah kepada ibu bapa dia. Okey. Itu ajalah Ustaz. Terima kasih. Minta penjelasan yang sebenarnya. Assalamualaikum. Sama-sama. Isu cerai dengan sebab ibu bapa, macam mana khususnya kepada bapa? Macam mana kalau berlaku macam ni? Saya nak sebut dua kisah. Kisah yang cukup menarik. Satu berdasarkan kisah sejarah Nabi zaman dahulu. Zaman dulu, zaman Nabi Allah Ismail, dia kahwin dengan seorang lelaki, dengan seorang perempuan. Bila dia kahwin, apa yang berlaku, suami dia, isteri dia ini, sudah dia kahwin, apa yang berlaku, isteri dia sambut bapaknya Ibrahim yang datang, dan dalam keadaan kurang selesa, kurang baik, dan dia cerita. Maka kata Ibrahim, bila suami kamu pulang, yakni Nabi Allah Ismail, bagi tahu suruh tukar dia punya pintu rumah ni. Maka Ismail pun ceraikan isteri dia. Bahasa yang digunakan terlalu kinayah. Kemudian yang lain pula datang pada dia kahwin yang lain, suruh kekalkan. Di sini ada berlaku unsur pengaruh bapa. Dalam masalah ini, syar'un man qablana syar'un lana ma lam yaridi an-nas. Syarak sebelum kita, adakah syarak kita? Di sini ada ulama khilaf dalam isu ini. Tapi yang lebih tepat lagi ialah hadis yang masyhur. Abdullah bin Umar kahwin dengan seorang perempuan. Jadi Umar tak setuju dengan perempuan tersebut. Sayyidina Umar kata ceraikan. Maka Abdullah bin Umar mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW kata kepada Abdullah bin Umar, taatlah bapa kamu dan cerailah isteri kamu. Di sini menunjukkan kepada kita isu masalah perceraian dengan sebab bapa ataupun dengan sebab ibu bapa berlaku dalam sejarah. Kecuali saya suka menambah asas apa berlaku perceraian tersebut. Kerana si menantu ni kurang harta, si menantu ni tidak ngam dengan dia sebab menantu ni rajin pergi ke masjid, kuat semayang. Si menantu ni terlalu baik, saya ni jahat, jadi saya nak suruh dia cerai. Maka kalau alasan-alasan yang tidak baik dan tak betul, maka haram cara si bapa untuk memusnahkan rumah tangga anaknya ataupun rumah tangga menantunya. Tapi jika sekiranya asas yang baik, dia tengok menantu dia ni kaki mabuk, tak betul, dia kata kepada anak dia, maka yang itu ada kemunasabahannya sebagaimana kita aplikasikan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW kepada Abdullah ibn Umar. Jadi dalam isu seperti ini, biarlah kita bezakan antara kuasa ibu bapa dan kehendak ataupun matlamat perkahwinan itu sendiri. InsyaAllah kita akan kembali selepas daripada ini. Yang sebelum berlakunya persetubuhan, kahwin 2 jam cerai dah, ada masalah. Ini yang tak baik lah. Mungkin kerana ada masalah besar ke apa. Tapi kalau berlaku macam itu, macam mana? Jika sekiranya perkahwinan seperti itu, kemudian berlaku perceraian, dalam hal ini, kata ulama, si isteri adalah dia termasuk dalam talak. Kalau jatuh satu talak, maka jatuhlah satu talak. Cuma bila jatuh satu talak, suami tak boleh lagi nak rojok dan isteri tidak wajib beriddah.
Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalilnya jelas. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, kalau kamu kahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu cerai sebelum kamu bersama dengan mereka, maka tidak ada bagi mereka sebarang iddah. Sebab apa? Sebab lama iddah ini untuk istibra' ar-rahim. Antara salah satunya untuk menyucikan rahim, pastikan tak ada benas suami atau bekas suami yang sebenarnya. Jadi kalau ini berlaku, maka talak sebelum persetubuhan. Kalau satu, maka berlakulah satu, tapi dia tidak ada iddah dan dia tidak dipanggil sebagai talak raj'i. Dah, kalau nak kahwin, kena akad nikah semula. Baik. Kemudian kita ada satu panggilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya Buyung Menamat. Ya. Daripada Gombak. Ya. Ingin bertanya, kalau seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki. Halo? Ya, saya dengar. Kemudian lelaki itu menceraikan perempuan itu sebelum sempat disetubuhi. Macam mana soalan? Lelaki itu menceraikan perempuan itu sebelum sempat disetubuhi. Dah, okey. Yang ini sama ada cerai mati ataupun sahaja cerai hidup. okey. Kemudian boleh tak bapa mentua dia tu menikahi pula perempuan bekas menantu tu? Ya. Ya. Itu sajalah pertanyaan saya. Okey. Isunya ialah seorang lelaki dia cerai perempuan. Bila dia cerai perempuan, timbul masalah, dia belum setubuh lagi. Jadi macam mana? Yang ni yang kita telah jawab tadi, iaitu di mana ia dianggap sebagai talak satu ke, talak dua ke. Kemudian selepas daripada talak, dia ini tidak ada iddah. Satu. Yang kedua, bukan sekadar dia tidak ada iddah, si suami tidak boleh nak rojok isteri tersebut. Kenapa? Kerana isteri tersebut dia dalam keadaan dia dalam keadaan sudah suci dan dia tak pernah disetubuhi oleh suami dia. Cuma kesnya macam tu. Berkenaan dengan soalan yang tuan tanya tadi, iaitu kalaulah selepas seorang anak kahwin dengan seorang perempuan tak bersetubuh, kemudian dia berpisah, selepas daripada itu si suami ataupun si ayah kepada anak itu nak kahwin pula dengan yang ni, adakah boleh atau tidak? Yang ni saya nak minta uzur untuk jawab soalan ni. InsyaAllah saya akan jawab besok hari, sebab saya ingat saya perlu menekuni isu ni. Adakah boleh dikiaskan macam isu perempuan tadi, ataupun ia adalah muktamad dibolehkan ataupun muktamad tidak dibolehkan? InsyaAllah pada besok pagi saya akan cuba beri jawapan dengan detail satu persatu. Isu seterusnya ialah perceraian dengan tebus talak atau yang disebut sebagai khuluk. Katakan berlaku perceraian khuluk. Berlaku perceraian ni, khuluk ni apa makna? Makna khuluk di sini ialah, kita kata apa yang berlaku, isteri rasa tak puas hati dengan suami. Dia rasa tak puas hati dengan suami. Dia rasa macam tak ngam lah. Mungkin ada masalah. Tapi suami dia tak ada masalah, baik. Tapi mungkin jiwanya, perasaannya, boleh tak dia nak batalkan perkahwinan tersebut. Jadi dia caranya namanya khuluk. Dia minta izin dengan suami dia nak batalkan perkahwinan dia, nak bayar balik apa yang sepatutnya, qada yang telah ditetapkan. Jadi bayar ni, ini dipanggil sebagai khuluk. Jadi dalam Islam bahas cara panjang lebar isu ini. InsyaAllah kita jawab manggil yang lain. Okay, hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Ya. saya Roslinda dari Nilai. Ya. Okey, saya telah bercerai pada bulan November 2008. Ya. Okey, tempoh iddah saya hampir tamat pada Ya. 28 Februari ni. Ya. Okey, sepatutnya dalam tempoh iddah tu 3 kali suci kan? Ya. Tapi saya cuma sekali suci saja, iaitu pada bulan Disember. Bulan Januari dan bulan Februari saya tak datang bulan. Lepas tu macam mana tu, Ustaz? Okey.
Okey. Terima kasih Ustaz. Okay, Assalamualaikum. Sama-sama. Dalam masalah ini jelas bahawa yang pertama sekali puang telah datang sekali haid, maka itu dianggap sebagai sekali suci. Jadi puang masih lagi dianggap sebagai perempuan yang ada haid atau perempuan orang yang seperti ini, maka eddahnya adalah bergantung kepada keadaan, kepada berapa kali suci dia, iaitu 3 kali suci. Dia tak boleh kira berdasarkan bulan. Jadi kalimah salah satu kuru ini wali atau sesuai benar kepada puang dalam isu ni. Jadi walaupun berlaku eddah tersebut panjang sikit, mungkin 2 bulan akan datang pula sekali, atau 3 bulan akan datang pula sekali, maka pada masa itu, maka apabila cukup 3 kali suci, barulah eddah puang selesai. Jadi di sini tak kira bulan lagi, melainkan kira bulan ini 3 bulan itu ialah kepada orang yang dalam keadaan yang dipanggil sebagai sinnul yaisah, wanita yang sudah habis haid dia, umur dia 80 tahun ke 70 tahun ke, pada masa itu, ketika itu dia dikira berdasarkan bulan sahaja. Jadi isu puang bukan berdasarkan bulan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, berkenaan dengan masalah tentang khuluk tadi yang kita telah bincang, iaitu dengan beri sedikit bayaran sebagai nak menebus talak. Adakah Islam benar macam isu tu? Saya tengok dalam isu ni memang Islam membenarkannya. Bahkan ada dalam SAW apabila berlaku seperti ini, dan mungkin boleh diambil tindakan oleh wanita untuk melakukan seperti ini. Tapi dengan beberapa perkara. Yang pertama, fikir panjang. Yang kedua, tengok asas apa. Adakah kerana sebab ada orang lain ke, ada masalah pula, ataupun kerana hal-hal yang lain. Sebab yang ini satu perkara yang kita kena renung betul-betul. Supaya apa? Supaya bila berlaku tentang hal khuluk ini, biarlah asasnya kuat, kemunasabahannya kuat. Mungkin jiwanya tak ada langsung daripada awal lagi, maka yang ini pun satu hal. Tapi kalaulah kerana dengan sebab-sebab yang kedua, ketiga ada masalah dengan orang ni, dia akan jadi masalah. Sebab itu dalam bab khuluk seperti ini, saya mengesyorkan patahlah balik kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cara macam ini, maka jauh dia lebih baik daripada dia menggunakan hak-hak yang ada tanpa mengikut cara yang sebenarnya. Sidang penonton yang dirahmati Allah, sebenarnya isu cerai, isu talak, isu rojak ni panjang. Saya akan cuba untuk mengemaskinikannya dan membuat conclusion dan cuba menjawab dengan sebaik mungkin beberapa persoalan yang masih lagi berbaki pada esok hari, insya-Allah. Jadi akhir kata, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya rumah tangga kita, kehidupan kita, negeri kita, negara kita dalam keadaan aman, sentosa, dan kita dalam keadaan kebahagiaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukadah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sirara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ولا أقل من ذلك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المضطهدين في كل مكان، خاصة في فلسطين، وانصرهم على أعدائهم
أعدائهم يا الله يا الله يا الله. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تقضي حاجتنا يا الله. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الحمد لله رب العالمين.